Tuan Hafiz Habib. Beliau merupakan Ketua Pemuda PAS Lembah Pantai. Malam ini beliau akan menjadi moderator insya-Allah. Seterusnya tuan-tuan, teman-teman semua, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sudi datang pada malam ini. Ini sebahagian kecil daripada yang mahu datang. Saya yakin pasti lagi ratusan yang on the way disebabkan hujan jamnya lebih, jadi kita jangkakan mereka lewat. Cuma kita tidak boleh tunggu lagi lah sebab kita tak punya banyak masa. Maksimum mungkin 10.30, 10.45 gitu kita kena berhenti lah. Malam ini alhamdulillah bukan setakat yang mahu datang itu ramai. Kita malam ini ada siaran langsung streaming yang kerjasama daripada TV Ehsan TV daripada Selangor, Ehsan TV. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada saudara Zul sudah datang pada hari ini. Tuan-tuan, hari ini forum kita Wacana Anak Muda merupakan siri yang pertama anjuran Pemuda PAS Lembah Pantai. Hari ini tajuknya insya-Allah Anak Muda dan Masa Depan Politik Negara. Sebelum saya serahkan kepada moderator kita pada hari ini, Tuan Hafiz Habib, saya sebaik itu untuk saya terangkan sedikit berkaitan dengan wacana. Sebab ini adalah siri yang pertama. There will be more to come insya-Allah, the first of many hopefully. Kita tahu bahawa politik di Malaysia ini sekian lama kita terkongkong dalam politik sentimen, politik perkauman, politik fitnah. Jadi kita di Lembah Pantai kita rasa bertanggungjawab untuk kita suburkan budaya baru dalam politik di negara kita. Politik idea, knowledge based politik. Jadi wacana-wacana begini kami yakin insya-Allah dia akan menjadi platform untuk kita mewujudkan dan menyuburkan budaya itu. Dan kita yakin tanpa keraguan insya-Allah kalau budaya itu subur, rakyat, pengundi kita, anak muda terutamanya boleh menjadi orang yang celik politik, cerdik politik. That will be the end of our Barisan Nasional insya-Allah. So tanpa lengahkan masa, without further ado, saya serahkan malam ini pada moderator. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati pengurusi majlis yang kita raikan bersama pada malam ini, 3 orang panelis. Yang pertama saudara Suhaizan Kayat selaku Ketua Pemuda PAS Malaysia yang baru dipilih pada 21 hari bulan November yang lepas dalam Muktamar Pemuda PAS Malaysia. Yang kedua yang berhormat Puan Nurhaliza Anwar, Naib Presiden PKR merangkap Ahli Parlimen Lembah Pantai. Kawasan saya lah, walaupun ini kita buat di Chinese Assembly Hall tapi anjuran Pemuda PAS Lembah Pantai. Yang ketiga kita raikan Ahli Parlimen Serdang Dr. Ong Kian Min yang sudi hadir pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panel yang sanggup meluangkan masa untuk bersama-sama dengan anak muda. Saya percaya majoriti yang hadir pada hari ini mempunyai suatu keazaman, suatu pandangan politik masing-masing, dan saya percaya malam ini kita jadikan medan untuk kita berinteraksi secara aktif dengan ketiga-tiga panel. Jadi sebelum saya meneruskan untuk forum kita pada malam ini, saya ingin jelaskan format pada ahli panel. InsyaAllah forum kita akan ada 3 round pada malam ini. Jadi 3 round tu kita harap panel dapat mematuhi masa. Masing-masing politician, ini tak ada academician. Academician pun cakap panjang juga, politician lagi panjang. Jadi mematuhi masa. Jadi round pertama saya akan bagi soalan lebih kepada konsep umum. Round kedua saya akan bagi soalan lebih kepada lebih khusus, dan yang ketiga kita open untuk soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi konsep wacana kita pada malam ini, tajuknya ialah Anak Muda dan Masa Depan Politik Negara. Itu adalah tajuk dan tema kepada wacana kita pada malam ini. Sebelum saya teruskan, kita merujuk kepada situasi politik negara akhir-akhir ini. Kita tahu pilihan raya umum yang ke-13 baru berlangsung, walaupun dah lebih kurang 6 bulan, lebih kurang 5 ke 6 bulan, masih baru lah. Kita rasa dia punya faham dia sampai ke hari ini, lepas yang pilihan raya umum yang ke-13 hari ini. Dan kita dalam pilihan raya umum yang 13 yang lepas,
saya merujuk kepada kenyataan daripada pengarah Merdeka Center Encik Ibrahim Sufian. Anak muda adalah mewakili 25% daripada pengundi di Malaysia. Jadi 25% ini mewakili 1/4 daripada pengundi, keseluruhan pengundi yang mengundi pada pilihan raya. Dan anak muda adalah penentu kepada kemenangan sesebuah parti. Dan hari ini kita bawa perbincangan itu lebih kepada kita tengok apa hasrat ataupun visi anak muda. Dan sebahagian daripada kita ini, sebahagian daripada panelis adalah orang yang menyertai pilihan raya secara aktif. YB Nurul mengekalkan kerusi di Lembah Bantan, YB On Kian Min menang di Sedap, saudara Faizal Kayat bertanding Simpang Renggau dan Tumpas. Walaupun kalah belum menang, bukan kalah belum menang. Jadi untuk round pertama ini, saya ingin bertanya kepada panelis soalan yang sama. Soalan yang sama. Dalam konteks anak muda sekarang ini selalu disebut persoalan berkenaan dengan Gen Y, generasi Gen Y, yang mana sebahagian daripada sifat-sifat Gen Y ini dia nak bebas. Dunia yang kaya dengan maklumat, keinginan untuk bersuara secara bebas, termasuk ketika membuat pilihan, terbuka. Bagaimana ahli-ahli politik muda yang ditampilkan ini melihat situasi Gen Y dan juga macam mana nak mencapai visi parti-parti masing-masing, dan juga bagaimana nak mencorakkan masa hadapan politik negara akan datang. Jadi saya persilakan mungkin Taumar Ketua Pemuda PAS Malaysia tu, saya Faizal Kayat untuk memberikan pandangan dia. 10 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sadri wa salli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mati moderator, rakan-rakan panel yang telah hadir pada malam ini, dan saudara sekalian. Jadi moderator telah menyatakan apa pandangan tentang generasi Y yang ada pada hari ini, yang disifatkan lebih terbuka, tidak mahu terikat kepada mana-mana parti politik, dan juga mereka ni lebih bebas dan sebagainya. Apa harapan, macam mana kita nak adapt suasana itu? Sebenarnya pada kita, generasi Y ini jauh lebih baik daripada generasi yang sebelum ini, yang lebih susah untuk kita dekati. Sekurang-kurangnya generasi Y ini, mereka boleh menerima maklumat, boleh memproses maklumat, boleh bertindak berdasarkan kepada maklumat itu. Itu lebih baik daripada satu lagi generasi dahulu. Walaupun apa juga maklumat diberi, tapi tetap pada pandangan dia, tetap pada pendirian yang sama. Jadi ini satu yang baik. Jadi di sini walaupun begitu sifatnya, dalam kajian yang juga dikeluarkan oleh Merdeka Center, walaupun generasi Y bersifat begitu, tetapi sebenarnya generasi Y juga dia mudah untuk berubah. Berubah begini maksud dia, bila ada sesuatu isu yang berlaku yang barangkali tidak diurus dengan baik barangkali oleh kita daripada Pakatan Rakyat khususnya, generasi Y mudah untuk bertukar balik. Ini dibuktikan dalam dua pilihan raya ni, pilihan raya yang ke-12 dan yang ke-13. Dari segi dapatan kita, dari segi PAS sendiri, tahun pilihan raya yang ke-12 kita mencecah sehingga 50% sokongan anak muda. Tetapi baru-baru ni dalam pilihan raya ke-13 kita hanya dapat mencapai 48%, merosot 2%. Kerana di saat akhir itu, semasa berdepan dengan pilihan raya itu, ada satu sentimen yang kuat dimainkan, iaitu sentimen perkauman. Dan UMNO Barisan Nasional tahu bahawa di dalam hati generasi Y ada sedikit dalam hati dia itu perasaan perkauman dia itu, ada sedikit, khususnya orang Melayu, ada perasaan itu.
Jadi digunakan kesempatan tu untuk mempengaruhi generasi Y. Maka di situ ada sikit, maknanya kalau dibandingkan dengan generasi yang lebih dewasa lagi, berbanding dengan generasi Y pula yang lebih buat perubahan, maknanya bertukar balik kepada BTN. Jadi di sini pada saya yang penting adalah political education ini yang penting. PAS memberikan penekanan terhadap soal kebajikan masa dulu. Kita buat program kebajikan. Ada sekali ketika dulu kita macam-macam kita bagilah kepada masyarakat. Tetapi di saat akhir, bila gelombang itu kuat, dua gelombang yang kuat waktu itu, satu gelombang kauman, satu lagi gelombang BRIM. Tiba-tiba bertukar sekali mata. Kalau saya di Johor, waktu itu fakulti di Johor, pada waktu itu himpunan-himpunan yang buat oleh rakan-rakan yang dari DAP di Sutra Mall, saya masih ingat lagi. Kita kawan-kawan DAP kita dengan fikir, wah sukalah kita bila kehadiran Abdul Somad. Rupanya kepada orang Melayu dan anak muda, dianggap itu satu ancaman pula. Dah terbalik keadaan ni. Inilah pentingnya kita menguruskan isu ni supaya ianya tidak jadi backfire balik. Itu bakal satu adaptasi yang kita kena buat. Dan adaptasi yang seterusnya adalah dari segi kita sendiri, anak muda, pemimpin, saya kira pemimpin muda ini harus cakna kepada anak muda ini. Sebab itulah saya dalam wacana saya semasa saya menawarkan diri untuk jadi ketua muda. Saya menawarkan bahawa pemuda PAS ini mesti bersifat inklusif, jangan eksklusif. Mana inklusif ini kita boleh diterima oleh semua. Sebab kita nak jadi pemimpin Malaysia. Kita bukan nak jadi pemimpin kepada pemuda PAS. Kalau kita nak jadi pemimpin kepada pemuda PAS, cukuplah kita duduk dalam PAS saja. Tapi kita nak jadi pemimpin kepada anak muda Malaysia. Makanya kita harus, di situ pendekatannya adalah pendekatan inklusif, supaya dia mudah didekati oleh anak muda. Inilah adaptasi yang ada. Dan anak muda ini memang sukakan sesuatu cabaran. Cabaran ni maknanya apa juga, dari segi pendekatan politiknya kita perlu agresif. Kalau kita pemuda macam orang tua, barangkali dia kata ini sudah tidak sesuai dengan dia. Maka itu pada saya mungkin dia rakan yang lain, mendepani isu-isu rakyat secara berkesan ini dengan vokal untuk mendapat sesuatu pembelaan daripada kerajaan, daripada sesiapa pun. Ini harus diberi penekanan kepada kita. Dan secara tak langsung juga bahawa bila kita terlibat dengan menggerakkan isu-isu semasa dengan berkesan ini, secara tak langsung ianya juga akan memberi nilai tambah kepada generasi Y itu, sebab dia akan menjadi pelapis kepada pemimpin-pemimpin yang akan melepaskan diri dari ataupun mereka ni sudah jadi pemimpin lagi ke masa akan datang. Jadi saya rasa 3 perkara adalah sebagai adaptasi apa penyesuaian yang perlu dibuat untuk berdepan dan sebagainya. Terima kasih kepada tamu moderator, kepada saudara Azan, kepada YB Nurul Izzah. Sebelum saya bermula, saya nak mengucapkan saya nak mengucapkan tahniah kepada saudara Azan atas kemenangan beliau untuk jawatan pemuda PAS. Dan saya pertama kali saya dengar nama saudara Azan ialah tentang isu pendaftar pemilih di Johor. Dia juga orang kuat di sana yang bergerak untuk mendedahkan pendaftar pemilih yang tidak bersih pada masa itu. Dan untuk soalan pertama ni, saya nak membuat 3 bandingan, iaitu perbandingan di antara generasi muda dan generasi yang sebelum ni, di mana saya rasa bahawa ada konteks dan perspektif yang baru untuk generasi muda. Perbandingan yang pertama ialah saya rasa bahawa perasaan ketakutan tidak lagi ketara di kalangan generasi muda. Jikalau saya nak membuatkan satu rumusan, untuk generasi muda kita ni adalah generasi bersih, sebelum ni adalah generasi reformasi,
Dan sebelum generasi reformasi adalah generasi Mei 13 1969. Jadi pada masa saya kecil lagi, ibu bapa saya boleh dikatakan adalah orang generasi Mei 13. Jadi mereka pandangan mereka terhadap politik adalah begitu konservatif. Tidak menggalakkan saya langsung pun masuk ke dalam politik, tetapi insyaAllah hari ini saya juga telah menjadi seorang ahli parlimen. Dan selepas itu, apabila saya balik daripada United Kingdom pada tahun 1999, itu adalah masa reformasi. Generasi reformasi itu ada juga sedikit perasaan ketakutan, kerana jikalau saya mengkaji keputusan pilihan raya 1999, orang Melayu memang sokong kuat kepada pada masa itu barisan alternatif, tetapi ada banyak orang Cina yang juga ada sedikit keraguan tentang BA, dan pada masa itu saya rasa generasi reformasi itu belum lagi mencetus ke semua bangsa. Tetapi apabila kita masuk ke dalam generasi bersih, apa yang ketara terutamanya di kalangan generasi muda di bandar ialah perasaan ketakutan itu tidak nyata lagi. Apabila keluar untuk bersih 3 terutamanya, kita boleh tengok banyak orang muda yang turun padang, dan ini adalah satu kebiasaan dah. Dan saya rasa selepas pilihan raya umum ke-12, di mana walaupun Pakatan Rakyat telah memenangi 5 negeri, tidak ada kecetusan perkawanan yang berlaku. Dan apabila selepas PRU ke-13, Pakatan Rakyat memenangi undi popular, juga tidak ada kecetusan perkawanan yang berlaku. Dan oleh kerana itu, saya rasa bahawa orang muda dah lupa peristiwa Mei 13 itu tidak lagi menjadi satu boogeyman. Itu adalah perbandingan yang pertama. Perbandingan yang kedua ialah pada pandangan saya, generasi muda ni lebih tertarik kepada politik yang berasaskan fakta dan isu, dan bukan saja kepada politik yang berasaskan retorik saja. Ya, ada juga generasi muda yang boleh dipengaruhi oleh politik berkaumat seperti apa yang dikatakan oleh saudara Suhaizan tadi. Tetapi saya rasa ini adalah trend yang tidak boleh dinafikan, tidak boleh di stop, di mana kebanyakan orang muda mereka lebih peka sekarang kerana maklumat telah menambah, mereka ada akses kepada maklumat yang lebih. Jadi apa yang mereka nak ialah satu politik yang lebih baru, yang berasaskan pandangan yang berdasarkan kepada fakta dan isu. Dan apabila pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat seperti Rafizi Ramli, seperti Puan Nurul, seperti Wabi Tonipah, dalam ceramah mereka ada banyak fakta-fakta, bukan saja berdasarkan retorik saja. Dan saya rasa ini adalah satu perkembangan politik yang baik, di mana kalau kita nak memberi pandangan tentang apa-apa isu pun, it is backed up by facts and figures. Ini adalah satu perkembangan yang saya rasa advantages kepada pihak kami lah, pihak Pakatan Rakyat, kerana lebih banyak orang muda di kalangan kami, dan juga ada lebih banyak orang yang lebih peka kepada maklumat, kepada dasar-dasar baru. Saya rasa Dewan Parlimen juga begitu ketara apabila backbencher dari Barisan Nasional itu berdiri. Apa yang mereka cakap tidak berasaskan fakta. Mereka cakap macam cakap kosong saja. Retorik lah. Retorik itu bukan retorik yang baik juga. Ini memang benar. Apabila kinabatangan ataupun putatan tu berdiri, saya dah tutup telinga. Kerana saya tahu apa yang mereka cakap tidak ada apa-apa nilai ataupun pandangan yang berasaskan fakta. Perkembangan yang ketiga ataupun perbandingan yang ketiga ialah saya rasa bahawa tidak ada satu parti politik ataupun coalition yang boleh menganggap bahawa undi muda ni, generasi muda adalah memihak kepada satu parti ataupun parti yang lain. Seperti apa yang dikatakan oleh saudara Suhaizan tadi, boleh swing dari satu coalition kepada coalition yang lain. Apabila saya menganalisi keputusan mengikut saluran, saya boleh tengok bahawa dari PRU 12 ke 13 memang ada banyak generasi muda
yang tidak begitu memihak kepada Pakatan Rakyat. Yang sokong Pakatan Rakyat dengan kuat sekali ialah generasi reformasi. Orang yang di antara 35 sampai 50 tahun. Yang sokong Pakatan Rakyat dengan rendah sekali adalah generasi tua, lebih daripada 55 tahun. Yang in between itu, yang sokongan Pakatan Rakyat dengan Pakatan Rakyat lebih daripada orang tua tetapi kurang daripada generasi reformasi adalah generasi Y, generasi muda. Dan ini adalah satu cabaran yang besar untuk Pakatan Rakyat dan juga Barisan Nasional untuk memenangi undi dan juga memenangi hearts and minds untuk generasi muda. Dan mungkin kita boleh berbincang lagi selepas ini. Moderator tak nak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Yang saya muliakan pengurusi majlis, Saudara Razak ke atau Saudara Hafiz tadi? Saudara Hafiz selaku moderator, Ketua Pemuda PAS Lembah Pantai, yang saya hormati YB Dr. Ong Kian Ning, Ahli Parlimen Serdang, DAP, dan juga Saudara Suhaizan Kayat yang sememangnya kita alu-alukan selaku Ketua Pemuda PAS Malaysia. Pada saya itu general statement nanti kan disebut oleh Utusan Malaysia satu komentar daripada pimpinan keadilan dan DAP, sedangkan kita menghormati dan juga mengalu-alukan semua yang dipilih. Hadirin hadirat teman-teman, khususnya Pak Amjal jangan tidur lagi Pak Amjal, saya nak cakap lagi. Anjuran Pemuda PAS Lembah Pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya sebut Pak Amjal kenapa? Kerana Pak Amjal ni wajah setia. Kalau dari segi sebelum zaman reformasi, semasa zaman reformasi, disitulah tempat pelajar-pelajar tahun 70-an lari untuk menyembunyikan diri daripada serangan dan juga kejaran-kejaran pihak FRU. Termasuklah Dr. Suriana Ibrahim, ya. Walaupun saya tidak menuju khusus pada beliau, tapi alhamdulillah disebut oleh Ketua Pemuda PAS Malaysia. Baik, pertama sekali saya ucapkan terima kasih. Saya fikir tajuk berkaitan dengan orang muda ini bukanlah sekadar positif belaka. Kalau bercakap tentang pengalaman Pakatan Rakyat, saya sendiri walaupun kita mengikuti daripada peringkat Majlis Presiden tentang mengikuti pola-pola pengundian sokongan daripada segenap lapisan besar pengundi dalam pilihan raya umum yang ke-13, kita tidak menjangkakan bahawa orang muda majoritinya telah pergi mengundi untuk Barisan Nasional. Jadi itu agak mengejutkan. Kerana seperti yang disebut oleh YB Dr. Kian Ning, ia 1999 memang lebih 50% undi Melayu berada dalam tangan Barisan Alternatif. 2004 kita kalah semua. 2008 memang kita hilang majoriti kepada UMNO dan Barisan Nasional. Jadi bermaksudnya tidaklah setiap kali isu perkawaman ini memainkan peranan ataupun memainkan racun yang amat berkesan. Tapi berkait dengan orang muda, ia sangat membimbangkan. Kerana kalau dikira mungkin mereka yang hadir di sini rata-rata graduan universiti atau peringkat tertinggi, tapi kita kena sedar kita berhadapan dengan masyarakat Malaysia yang umumnya 80% itu hanya setakat SPM dan ke bawah. Bila saya sebut hanya, tidak bermaksud saya memandang rendah. Itu hakikat. Dan hakikat itu seolah-olah menunjukkan bahawa Pakatan Rakyat tidak mampu untuk memenangi hati-hati orang-orang muda ini. Mereka antara 30 hingga 40 tahun seperti yang Cameron sebut, tetapi mereka lebih dekat dengan retorik atau propaganda Barisan Nasional. 80% dan hanya 20% di peringkat graduan universiti yang dikira semungkin a bit friendly dengan Pakatan Rakyat. Itu pun dengan kita meniupkan semboyan untuk menyatakan hapuskan PTPTN. Kita adakan demonstrasi untuk menyatakan harus beri pendidikan percuma untuk anak-anak di universiti. Bukan semua undi itu berpihak pada kita. Dan ini dapat dilihat mengerusi kegigihan Ketua Pemuda UMNO YBKJ akhirnya mendapat jawatan menteri, termasuk juga dengan Tuan Mahathir. Dia walaupun di hospital, dia ambil juga peluang untuk menonjolkan gambar yang comel bersama isteri dan sayang. Ini penting. Kenapa? Kerana kita berhadapan dengan kempen yang berterusan. Kempen Dr. Mahathir dengan upin-ipinnya
Mungkin pada saya, mungkin pada kita tidak tak terkesan. Tapi pada orang di universiti, di college, saya kadang jumpa dengan pelajar di prime college. Kita ingat kan, takkanlah yang pelajar-pelajar college swasta ini tak dapat melihat kebejatan rasuah UMNO BN, the racist government. Tapi dia akan sebut, ya tapi Tun Mahathir itu bila hadir, kita sangat memandang tinggi ketokohannya. Dia bawa upin-ipin, kecomelannya. Jadi saya tidak faham, dalam kita berhadapan dengan 80% yang tak masuk universiti, kiranya mungkin ruangan untuk kita mendekati mereka dengan isu susah. Tapi ada juga golongan yang masuk universiti itu pun mendapat serangan hebat daripada pimpinan UMNO. It's not the younger generation, not only merely Khairi Jamaluddin or his echelon, kerana ramai juga pemimpin yang menyokong kita. Kalau dulu dalam industri oil and gas, akhirnya dibawa masuk bekerja dengan pemandu, gaji besar. Bila dulu kita kritik boleh terima, sekarang kritik, saya cuba melakukan perubahan dalaman. Dalam pemandu saya cuba ni, gaji tak apa dah, saya gaji tinggi. Dia marah Keming seorang. Dan Keming selalu maklumkan, beritahu pada orang ramai tentang gaji yang besar. Tapi ini menunjukkan, kalau kita tidak belajar dengan cepat, kerana semua faktor-faktor ekonomi dalam tangan kita. Kalau bercakap semasa Malaysia itu mula-mula membangun, kita ada dasar ekonomi baru yang jelas diperkenalkan untuk menangani permasalahan kemiskinan masyarakat luar bandar rata-rata Melayu. Diperkenalkan, makanya ramai anak-anak Melayu pergi ke luar negara. Kalau berjumpa dengan golongan yang 40-50 tahun ke atas, ramai antara mereka bekas CEO. These are the successful middle class, hasil daripada DEB. Adakah DEB itu berjaya keseluruhannya? Tidak. Tapi bermaksud satu ketika dahulu dengan gaji mereka mampu membayar untuk membeli kereta nilai RM12,000, gaji lebih kurang RM1,000 sahaja. Bertitik tolak daripada kejayaan itu, anak-anak lebih berjaya daripada ibu dan ayah masuk zaman 80-an, di mana UMNO Putra tumbuh bagai cendawan. Dan politik dan perniagaan itu sudah berkahwin lama di Malaysia. Maksudnya dapat dibezakan. You have to be a member of the ruling party. Political patronage defines the system. Maka tentunya yang terkesan masyarakat Melayu. Di kampung-kampung, di bandar-bandar tidak boleh dipisahkan antara keduanya. Dan dasar-dasar kita akhir ini mewujud ke satu persekitaran di mana gaji yang diraih tidak setimpal dengan kehidupan, inflasi dan sebagainya. Jadi kalau sekarang nak cakap tentang Gen Y, saya fikir lagi suka hidup mereka. Gaji lebih kurang paling tinggi pun RM2,500. Masa zaman saya, zaman lama dah ya Allah. Zaman saya ketika graduan universiti sekitar 1,008 untuk for Petronas scholars. 1,008. That's considered highest. Electric, kalau chemical engineering itu kira keren dalam crop lah kan, kira the best. Dapat 1,008. Nak beli kereta RM70,000, RM80,000. Bayangkan itu bagi mereka yang ada ijazah. Bagi mereka yang ada diploma ataupun kurang daripada itu, akhirnya kehidupan tentu tersepit. Tidak ada pilihan daripada terus masuk ke perangkap ekonomi yang membebankan dan semakin membebankan. Makanya bila saya nak sebut, saya sebut beberapa hari lepas satu laporan ekonomi yang ramai orang tak ingat, laporan Merrill Lynch. Kita banyak laporan, kalau ikut statistik yang dipaparkan dalam media utusan Malaysia, dia akan ambil statistik yang terbaik. Malaysia boleh, Malaysia hebat dan sebagainya. Dia tidak akan memaparkan atau menyiarkan statistik seperti laporan Merrill Lynch yang meramalkan 80-an Malaysia ini sama dengan Korea Selatan. Kita miskin, kita muda. Kiranya keadaan ekonomi itu memang okey, tidaklah begitu teruk. Tapi 80-an tu kira perlu membangun lagi. Dan rata-rata demografi kita anak muda semuanya. Tapi Korea Selatan sekarang dah masuk tangga kaya dan tua sedikit. Jadi dia ada isu nak mencari duit untuk pension bagi warga-warga yang lebih berumur. Macam Pak Amjad lagi steady lah kan. Tapi bagi masyarakat Malaysia, kita kekal di tangga miskin dan juga muda.
menjelang 2030. Menjelang 2030 itu projection ekonomi. Dan kita tidak ada kerajaan yang menyedari bahawa masalah inequality, kesenjangan antara miskin dan kaya itu masalah yang serius. Tidak. Kenapa saya sebut tidak? Kalau bagi ahli-ahli UMNO sekalipun, saya mengajak yang kita perlu tunjuk beberapa faktor. Pengenalan cukai GST. Kerana cukai GST cukai regresif. Bagi mereka kata we are populist, that's why we are against GST. Saya kata mudah, baca laporan, baca kajian yang dibuat oleh Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz negara pertama dia kutuk Amerika Syarikat. Kenapa? Konon kaya, tapi isu jurang antara yang miskin dengan kaya itu langsung tak dipedulikan. Akhirnya kalau ada economic crisis, bagi anak-anak muda yang hilang pekerjaan sekadar 2 bulan, kita kata 2 bulan, 3 bulan boleh hidup pun, sampai ke mati dia masih tak dapat naik pangkat lagi. Itu masalah Amerika, dan itulah yang mahu kita kejar. Mahu kita ikut bawah transformasi ETP dan GDP ini. Itu satu faktor utama. Keduanya, kalau tengok artikel-artikel Kiamin, UMNO sukalah kan, pasal tak ramai orang baca artikel Kiamin yang panjang lebar tu. Panjang, siri 1, siri 2, semua dia serang Economic Transformation Program. Kita bayar berjuta, 7 billion ringgit over the past 4 years just for consultant. Dia cari GNI projection pun salah. GNI punya projection, gross national income, proyeksi anggaran dia pun salah. Negara lain dah kena buang, dah dimalukan dan sebagainya. Kat Malaysia, tak apa, kita hire lagi more consultants. Because we love consultants. Jadi itu yang berlaku. Jadi di bawah kerajaan ini, tumpuannya tidak langsung mesra dengan keperluan rakyat terbanyak. Jadi yang saya bimbangkan, bila potongan subsidi pun akan melanda. Apa yang kita bertawarkan? Kalau sekarang orang, ialah masa reformasi bagi mereka yang 35 tahun ke atas, 33 ke atas, ingat lagi romantism, dia kata, romantism of reformasi. Ya, pasal ketika itu, kita dicuik hati dan perasaan. Saya boleh gambarkan sedikit, nak bandingkan dengan pengalaman Republicans di Amerika Syarikat. Kerana Republican walaupun lebih bodoh dasar ekonominya banding dengan Democrats, tapi dia seringkali menang lagi banyak pilihan raya. Kenapa? Kerana setiap kali dia berucap, retoriknya itu menyentuh perasaan pengundi. Saya minta lah kalau ada masa dia tengok debate perbahasan antara Al Gore dan juga Bush. Al Gore cakaplah pandai macam mana pun, orang kata dia pakai hanger dalam jaket dia. Kerana mereka tak boleh nak mendengar. Bush akhirnya dia kata, well, I care about the common folk. Dengan geleng-geleng kepala dia, dengan badan, alunan badan dia. Jadi akhirnya mereka terpukau dengan George Bush yang diandaikan seperti seorang cowboy itu. Kerana pada mereka, I can trust this guy. Dia datang ke universiti saya semasa saya buat jana sarjana. Saya seorang je pelajar luar negara yang berani pakai anti-war badge. Kawan-kawan dulu daripada India ni, oh, I cannot stand the war in Iraq. Jumpa Bush, ayo, Presiden Amerika. Semua, saya kata, ya Allah. You know, the whole university, it was terrible. Tapi menunjukkannya because America, the biggest country in the world, the most successful, saya seorang pakai. Tapi Bush, dia sanggup tu. Kawan saya sebelah pakai, nak tanya soalan, dia panggil, please ask. Jadi nak, dia apa cara, the charm, you see, the way you win over voters, itu memainkan peranan. Dan kerana itulah, bila bercakap usaha kita nak memenangi undi orang muda, pertama saya setuju dengan apa disebut oleh Saudara Suhaizan, kita kena bersifat inklusif dan kita kena pastikan kejayaan yang kita lakar di negeri-negeri bawah pakatan itu berhasil mengubah hidup anak-anak muda di negeri-negeri tersebut. Mahu tidak mahu, walaupun pendidikan di bawah kerajaan pusat, Selangor harus membuktikan kepada pelajar kuis dan UNISA bahawa hidup mereka berubah ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. I mean, you cannot avoid. Mungkin tidaklah 100% ya, dengan dana yang terhad apapun. Tapi tidak boleh ada alasan kerana kalau kita tidak mampu untuk menunjukkan dan membuahkan kejayaan itu, makanya orang muda kata, yalah, Khairi pandai jawab di parlimen. Hari ni ya Datuk YB pokok sena salah sikit. Tak apa, saya akan hantar secara bertulis. Ada beberapa perkiraan yang tidak betul. Tapi
akhirnya ini diterima pakai kerana kita tidak mampu menunjukkan alternatif baik macam mana pun. Kita hebat, tak rasuah, hati suci murni macam mana pun kan, damai ni bersinar ni. Tapi kalau tak mampu menunjukkan bahawa kita ini boleh mentadbir lebih baik, lebih berjaya, boleh mengubah hidup mereka, dan kita kena spell out. Kadang-kadang makcik-makcik GST mereka akan termakan. Saya dah tengok ni kerja-kerja konsultan kawan kami. Okay, last point. Kerja is important, you see. It's not just the substance, it's also the way you promote it. Dan di parlimen mereka sangat pandai. Mereka bukan cakap pengurangan subsidi. Apa dia kata? Mereka terma-terma yang diguna pakai itu memang bersedia untuk pilihan raya umum yang ke-14. Makanya bagi saya, kalau kita masih guna rentak lama, maka kita akan gagal kecundang. Kerana orang muda, seperti yang Saudara Suhasan sebut, mereka akan memilih kerajaan yang kalaupun rasuah, korup, tapi kalau boleh menjanjikan sedikit sebanyak habuan, apa salahnya? Okey, sekian. Terima kasih. Salam. Terima kasih kepada Yang Berhormat Puan Nurul Izzah Parlimen Lembah Pantai. Saya mengalu-alukan kehadiran dua orang pimpinan kanan Pemuda PAS Malaysia yang saya hormati Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi, Timbalan Ketua Pemuda, dan juga Naib Ketua Pemuda Malaysia IR Haji Khairuddin, juga di Expo yang hadir pada ini. Jadi saya dimaklumkan YB Nurul Izzah dia akan meninggalkan majlis pukul 9.30. Balik ke Parlimen. Jadi saya buka dulu lah bagi tuan-tuan dan puan yang ada soalan. Kita buka, kita selit sikit untuk khas untuk YB Nurul Izzah, boleh kemukakan soalan. Saya buka. Ada? Ya, ada soalan khusus untuk YB Izzah. Untuk dua orang lagi panel kita pun dulu. Khusus ya. Kalau tak ada, saya ada. Saya buka untuk the floor dulu. Mungkin dua soalan untuk YB Izzah saja. Silakan. Boleh angkat tangan, saya akan tarik mic ni selagi sampai. Silakan. Tak ada? Okey, go. Silakan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merujuk kepada Malaysia Insider 13 Julai 2013. YB Nurul Izzah ada menyebut mengenai akan menyaman SPR isu dawat tekan. Saya nak tahu perkembangan isu tersebut. Okey, mungkin lagi satu soalan. Banyak sangat soalan Wabi tak sempat nak jawab. Tadi pun 10 minit dia langgar. Okey, go. Terus lawankan. Saya nak tanya, saya telah melihat YB Nurul Izzah bercakap tentang anak muda dan insight dia. It's very good actually. Saya nak tanya sebenarnya, telah melihat macam mana KJ punya plan dengan dia ada education fair, job fair seluruh negara dan semuanya. Apa plan sebenarnya PR untuk counter benda-benda macam ni? Sebab memang sebenarnya kalau untuk anak muda, program KJ sangat bagus sebenarnya. Kan? Dengan dia punya fest dia, kan? Tweet ups dia macam-macam lah. So saya nak tahu sebenarnya dari segi PR sendiri, apa plan sebenarnya? Sebab saya tak nampak sangat selain daripada agenda politik, dari segi agenda sosialnya kita tak nampak PR punya agenda untuk anak muda. Okey, itu very good question. Saya tambah lagi satu, mungkin not so good, tapi penting saya tanya sebelum YB balik. Saya dengar YB cakap banyak kali, forum, ceramah dan sebagainya. Saya sembunyi belakang mana-mana. Saya juga biasa dengar pimpinan PKR yang muda-muda yang lain, Rafizi Ramli dan sebagainya. Saya rasa pimpinan atasan PKR, terutamanya Anwar Ibrahim, his time is over. Sudah sampai masanya orang muda macam YB Izzah naik ke atas, macam Rafizi Ramli naik ke atas. Ini khusus untuk PKR. Pas DAP kita serang nanti. Kita bagi untuk YB Izzah dulu. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah politik nasional, baik dalam PAS, dalam DAP, Kit Siam naik ketika umurnya 20-an, jadi ahli parlimen yang lantang pada umur 28. Sudah berdebat dengan menteri yang hebat-hebat di Universiti Melaya pada umur 20-an. Burhanuddin Hilmi menjadi pimpinan besar PAS pada umur 40-an.
Tun Razak baik ataupun Tun Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri before 50. Jadi saya rasa the end of Datuk Seri Anwar, the end of Hadi Awang, the end of Kit Siang as well. Tapi untuk ini saya nak Biza comment on that first. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, soalan pertama. Tentang isu dakwah kekal, alhamdulillah kita bernasib baik kerana Peguam Tommy Thomas yang amat terkenal telah menawarkan khidmat, dan beberapa penama, Dr. Zulkifli Ahmad daripada PAS, Saifuddin Nasution daripada Keadilan, dan Manuwaran cara bagi where was it? Perak, the seat Teluk Intan yang kalah I think 800 undi, bersama dengan pengundi di kawasan parlimen masing-masing telah menyaman keseluruhan 7 pimpinan utama SPR termasuk Wan Ahmad. Yes, Wan Ahmad, you cannot escape. You might have resigned but you will still be hunted. Segaman ya? No. Betul ke? Apa? Sementara YB kami membuat kaji sedikit ya. Kita akan teruskan jawapan. Dan mereka menyaman pimpinan SPR khusus dalam kegagalan pelaksanaan dakwah kekal yang seperti dijanjikan oleh jawatan kuasa pilihan parlimen berkait dengan formasi sistem pilihan raya. Ini penting kerana we are arguing that it's a tantamount to treachery, ya, dengan sengaja, a criminal act. Kerana seharusnya isu penggunaan dakwah kekal hatta di India pun 3 bulan kekal, kat Malaysia kan. Jadi dia ada perbezaan kan 2 jam dan 5 jam ya, pada individu tu, tapi menunjukkan bahawa mereka tidak boleh lari. Dan saya fikir laporan SPR sendiri audit yang mereka lakukan membuktikan bahawa penggunaan dakwah kekal telah gagal. Dan kenapakah penggunaan dakwah kekal ini penting? Kerana untuk mengelakkan daripada berlakunya pengundian 2 kali. Jadi pada saya kes sedang diteruskan, sudah difailkan di mahkamah, menunggu tarikh, dan kita akan gunakan cara ini. Sebenarnya bukan mudah ya untuk kalau dikatakan menerusi petition pilihan raya, ada ura-ura dikatakan kita akan melaksanakan nationwide amnesty. Kenapa? Kerana petition berdasarkan kesalahan teknikal pun boleh dibuang semua kes, dan akhirnya semua parti-parti politik termasuk dalam Pakatan Rakyat menanggung kerugian berjuta ringgit untuk membayar pampasan. Tapi dalam kes dakwah kekal lain sedikit kerana modus operandi-nya tidak mengikuti garis panduan dan satu burden of proof yang tinggi bawah undang-undang pilihan raya. Itu perkembangan, dan insya-Allah saya akan minta Peguam bersama kami memberikan update ya, perkembangan terkini. Isu kedua tentang taktik YB Khairi Jamaluddin, saya fikir bukan sahaja beliau itu kira elemen glamorous element lah yang ada, kerana dalam UMNO tu tak ada apa yang glamour kan. Jadi setakat YB Khairi tu dia berterima lah kan, tak apa. Tapi kita kena faham ada juga program seperti khidmat negara. Pelatihan khidmat negara ini, kalau kita rujuk kepada proses pembodohan, proses propaganda anak-anak muda, adik saya tak ada kecuali Nurul Ilham, itu dia selamat masih lagi bersama Pakatan Rakyat. Tapi mereka ini diambil 18 tahun ya, dimasukkan dalam program yang ternyata gagal. Ada 2 kaji sedikit yang dilakukan untuk menilai sama keberkesanan program ini. Satu, keberkesanan dari segi hubungan antara kaum. Kedua, antara tentang ketaatan anak-anak muda ini pada negara, taat sayang pada negara. Dua-duanya mengatakan tidak ada impak positif daripada program. Dan 22 kematian yang berlaku. Saya nak kata orang Malaysia ni sabar, baik. Kalau negara lain dengan kematian sebegitu, tanpa audit, tanpa siasatan yang menyeluruh, tanpa penjelasan kepada ibu dan ayah, memang dah lama tutup dah. Tapi di Malaysia begitulah. Jadi pada saya, program khidmat negara ini ada impaknya sebab sedikit, termasuklah secara berterusan di semua IPTA program-program. Saya nak sebut pembodohan kasar pula kan, tapi saya tahu ramai yang dengar tentang isu Bawani yang listen 7 kali, tak boleh sebut semua.
Tapi yang penting sebelum berlakunya pergaduhan antara bawani dan wakil hal ehwal pelajar itu telah ditunjukkan 2 gambar dan disebut mereka ini adalah perosak negara, anarkis. Gambar pertama Datuk Amiga Srinivasan, gambar kedua saya. Jadi maksudnya daripada peringkat itu di universiti berterusan. Semua ini akhirnya menjadi faktor-faktor kenapa mungkin undi itu akan lari kepada UMNO dan Barisan Nasional. Berkait dengan usaha kita, pada awalnya ditubuhkan Mahasiswa Keadilan Malaysia untuk harusnya permulaan subur di universiti-universiti. Saya fikir apabila kita reflect balik, impact balik, mahu tidak mahu, mungkin pendekatan PAS menerusi Gamis atau badan ketiga itu lebih baik, lebih efektif. Orang muda seperti yang disebut oleh Suhaizan, they don't want to be partisan. Nak masuk MKM tak pula kot kan? Takkan nak masuk dalam parti bila dah depan-depan itu dalam universiti. Jadi pendekatan menerusi PMIUM ataupun gerakan pro mahasiswa ataupun gerakan-gerakan lain lebih efektif pada saya. Jadi kita cuba eksperimen Mahasiswa Keadilan Malaysia, tidak begitu baik pencapaiannya. InsyaAllah kita cuba cara lain. Tapi yang kita buat secara berjaya adalah Keadilan Executive Internship Program. Kita yang lancarkan terdahulu, kemudian Khairi ikut dan melancarkan untuk 500 lagi internship di seluruh Malaysia untuk semua menteri. Jadi kalau pergi ke perpustakaan Parlimen, akan berjumpa lah dengan semua internship intern UMNO ni. Seluruh segerombolan mereka kan tak ada kerja, mungkin buat air ke kan sebagainya. Tapi isunya memang ada, idea itu datang daripada kita. Kita buat. Mungkin kita harus yakinkan Peringkat Negeri Selangor untuk lakukan secara besar-besaran. Kedua, job fair. Kira harus dibuat dengan efektif. Hanya syarikat-syarikat tersohor dan besar di Malaysia ni, tahulah kan, KUB bawah Khairi. Kalau cakap tentang Media Prima, cakap tentang CIMB, semua kira milikan mereka. Tapi kita harus fikir dan harus buat sesuatu yang dapat dilihat di peringkat negeri-negeri, termasuklah di Pulau Pinang. Yang kita buat secara berjaya juga hanya tidak terlihat ataupun tidak diberikan impact yang sepatutnya adalah semasa pilihan raya yang umumnya lepas, agenda anak muda Malaysia. Kita katakan proses pengundian itu automatik 18 tahun ke atas. Itu salah satu manifesto yang kita tawarkan. Dan program-program lain, tapi saya setuju mahu tidak mahu harus dibuat secara berterusan. Parlimen Belia pun Pulau Pinang mulakan kan ni? Parlimen Belia PBT, tapi di Pulau Pinang itu dimulakan dari peringkat kecil-kecilan. Saya hadir sekitar dua kali, dianjurkan oleh speaker Pulau Pinang pada ketika itu, Datuk Halim. Jadi pada saya kita ada laksanakan, memang dana itu terhad, tapi bila berhadapan dengan serangan, saya tak bimbang sangat dari segi propaganda. Anak muda boleh berfikir, tapi saya rasa yang kita harus buat program dan juga dasar yang memberikan impact di mana anak muda rasa mereka dihargai, bukan dilayan sebagai alat-alatan untuk dibeli undi. You have to respect them. Sometimes bila kita berjumpa dengan orang muda masa Twitter, kadang-kadang orang UMNO berdatang, dia tanya soalan-soalan nak menyerang dan sebagainya, tapi kita harus bersabar kerana itulah cara bila kita berhadapan dengan generasi terkini. Isu pimpinan, ramai yang menyatakan, yang ada yang kritik, ada yang puji. Pada saya begini, the political dynamics among three parties, kita bukan bercakap satu masyarakat yang homogenes seperti di Jepun, seperti di Korea Selatan. Di Malaysia ini kemajemukannya itu pelbagai wujud. Maka dinamika antara parti PAS, DAP dengan keadilan bukanlah sesuatu yang mudah untuk diurus. Kadang-kadang bila bercakap dengan anak muda ni, dia amarah dia lain macam. Saya rasa walau kita bekerja dengan baik, tapi figur-figur seperti Datuk Seri Haji Ari Awang, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Wali Lim Kit Siang itu menambah satu flavor, rasa yang lebih menenangkan dan memberi peringatan kenapa kita harus
bersama dan bersatu. Bukan sesuatu yang mudah. Saya banyak kali dalam pilihan raya umum yang lepas, tanpa figur-figur ini, saya fikir dah meletup dah. Jangan tulis selain macam belakang, tidak. Maksudnya, kadang-kadang harus diimbangi antara keperluan untuk bercakap dengan deras, dengan jelas dan berkeyakinan, tapi juga ada hikmah yang harus kita laksanakan. Jadi pada saya, setakat ini saya tidak lihat tanpa figur-figur itu kemampuan kita untuk ke depan. Tapi pada masa yang sama, ruang sebesar-besarnya diberikan pada semua pimpinan untuk menggerakkan dasar dan haluan bagi anak muda. Itu saya tak boleh rungut, kerana dalam keadilan ruang itu diberikan secara luas. Tapi seperti biasa, kita harus belajar dari kesilapan dan bermuhasabah dari masa ke semasa. Yang saya takut kadang-kadang bila dah menang tunggal kedua, kita lupa. Kita ingat we are the best forever. Jadi itulah yang akan menggagalkan kita nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Nurul Izzah. Sebenarnya persoalan saudara saya Nik Razak ni sebenarnya telah dibangkitkan. Bagi saya, mungkin panelis lain pun boleh respon. Sebab masing-masing panelis masing-masing berbeza parti, boleh memberi pandangan kenaan dengan soalan yang dikemukakan oleh Nik Razak sebentar tadi. Saya ingin mengambil satu intipati daripada satu program di sini oleh Naib Presiden PAS Haji Salahuddin, juga membicarakan persoalan yang sama dalam satu forum. Saya rasa di sini juga, forum tu di sini pada 2 Oktober yang lepas, dalam forum Survival PAS dalam arena politik Malaysia. Saya akan menyoal saudara Suhaizan Kayat. Ada dua perkara, mungkin inilah respon pertama, dan saya akan soal untuk 2 soalan terus kepada beliau, jawab ringkas, iaitu Haji Salahuddin Ayub, anaknya Presiden PAS, pada 2 Oktober telah menyatakan dalam satu forum yang diadakan di sini, telah menyatakan bahawa kita kena bersedia, intipatinya lah, kita kena bersedia untuk menghadapi pilihan raya umum akan datang tanpa Datuk Seri Anwar Ibrahim, tanpa Lim Kit Siang, dan tanpa Tuan Guru Datuk Seri Abdullah Diawak. Jadi itu dinyatakan oleh Haji Salahuddin Ayub, mungkin memberi semangat dan motivasi. Kita tidak nafikan sumbangan besar tokoh-tokoh ini dalam semua gerakan politik di negara ini, tetapi inilah yang dinyatakan kita kena bersedia satu masa nanti mereka akan pergi meninggalkan perjuangan. Jadi itu soalan yang pertama. Yang kedua, saya ingin tanya kepada saudara Suhaizan Kayat, dalam situasi globalisasi, propaganda orang yang tidak mahu kepada Islam ini menjadi suatu yang besar. Kita tengok Islamofobia, fobia terhadap Islam ini, kita tengok semakin hari semakin wujud dalam masyarakat, terutamanya di kalangan orang yang bukan Islam. Kita tengok bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia. Kita tengok imej buruk, negatif berkenaan dengan Islam ini cuba dibawa bagi memecah belahkan masyarakat, komuniti, bukan sekadar di Malaysia, di seluruh dunia. Jadi sebagai anak muda yang memimpin satu gerakan Islam di Malaysia ini, apakah langkah ataupun cara bagi menangani imej-imej negatif yang cuba dibawa oleh orang yang tidak nak kepada keamanan, keharmonian yang dibawa dalam Islam? Jadi saya persilakan Ketua Pemuda PAS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi untuk sesi kedua, walaupun tanpa YB Nurul Izzah. Saya kira saya nak sentuh sikit pasal soalan-soalan kenaan dengan dawat kekal tadi. Dawat kekal memang disebut oleh pengurusi SPR boleh tahan 3 bulan. 3 minggu. Lama lah tempoh tu kan disebut. Banyak kali disebut dawat kekal dia tahan lama. Tapi kalau saudara tengok dalam peraturan pilihan raya tu, dia letak dawat kekal dia tak letak berapa lama tahan. Jadi katanya nanti kalau dia mungkin bila disebut di mahkamah tidak ada pernyataan berapa lama tempoh dawat kekal. So macam mana dia nak fight? Dia kata dawat kekal, ialah kekal 1 minit pun kekal ya.
Jadi ini saya ingat ini satu halangan lagi untuk kita dalam hal yang kaitan dakwah kekal ni. Kalau kita lihat dakwah kekal ni, kali pertama dahulu bila dikenalkan, dia mengelak dengan alasan keselamatan. Kali kedua ni pun dia mengelak, tak gunakan dakwah kekal sebenar, tapi gunakan dakwah kekal yang berasaskan kepada makanan. So mengelak ke? So bila dua kali mengelak, kita mesti sebagai anak muda, kita mesti menaruh satu kebimbangan yang nyata bahawa di sana ada sesuatu yang simpan, ada sesuatu yang berada di sebalik itu sebenarnya. Kalau tidak, masukkan dua kali usaha untuk tidak menggunakan dakwah kekal ini dilakukan. Dan saya kira lagi satu tentang pendekatan yang dibuat oleh KJ yang kali disebut oleh sahabat kita tadi, yang boleh menyebabkan mempunyai lebih tarikan. Saya kira waktu ini pernah dilaksanakan di Kelantan. Di Kelantan, sokongan anak muda dibandingkan negeri lain dalam kajian yang kita buat, daripada negeri-negeri yang lain, Kelantan lah yang boleh menarik sokongan anak muda lebih dari 60%. Maknanya bila kita tanya balik, apa yang dibawa oleh Kelantan ya? Bila kita tanya, kerana dia cukup mendekati anak muda di Kelantan. Jadi waktu ini saya kira, waktu ini negeri-negeri Pakatan Rakyat, Penang, Selangor dan juga Kelantan harus diberi kesedaran bagaimana mereka ini harus berperanan terhadap anak muda. Mungkin kalau selama ini dia tidak memberikan perhatian kepada anak muda, so sudah sampai masanya mereka harus memberi perhatian terhadap anak muda ini. Dan begitu juga dengan pemuda Pakatan Rakyat, harus memikirkan bagaimana boleh diadakan satu aktiviti bersama untuk menengani isu yang sama ini. Dan apa yang dibuat oleh KJ ini jangan dianggap sebagai mudah, dianggap sebagai tidak penting. So kita anggap sebagai satu challenge untuk kita buat sesuatu. Dalam hal kaitan dengan pilihan raya tanpa lukisan, tanpa Tuan Guru Al-Jadi, tanpa Datuk Seri Anwar, sama ada pilihan raya akan datang ke-14, ke-15 ke, ke-16 ke, kita akan sampai satu masa nanti memang kita pilihan raya tanpa mereka. Saya kira disebut oleh Saudara Salahuddin ini sebenarnya adalah sebagai satu persiapan, maknanya generasi muda ini, generasi muda ini untuk bersiap diri sebagai pemimpin pelapis setanding dengan mereka. Maknanya kita jangan harap saja mereka, kan kita hanya harap mereka saja, kita juga harus ke arah itu. Dan sebenarnya seperti mana disebut oleh Wabi Nurizah tadi, mereka ada peranan mereka sendiri. Orang-orang lama ni ada peranan dia dari konteks penyatuan ini, simbol penyatuan ini. Kalau tanpa mereka, mungkin akan berlakunya masalah-masalah tertentu untuk diselesaikan. Jadi maknanya kita sudah harus berfikir bagaimana di antara parti-parti politik ini memikirkan bagaimana penyatuan boleh berlaku walaupun tanpa mereka. Kalau tanpa mereka, mungkin ada kita masalah. Tapi macam mana? Macam mana ianya boleh berlaku? Dan soalan yang ketiga disebut tentang bagaimana untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan kelompok yang bahu tidak suka dengan Islam dan sebagainya, Islam Korea. Saya teringat satu firman Allah Ta'ala yang menyebut, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan ta'arafu. Ayat ini menyebut, wahai manusia, dijadikan kamu ni lelaki dan perempuan, dijadikan kamu berbangsa dan suku-suku. Kerana apa? Kerana dita'aruf. Dita'aruf ni maknanya berkenal-kenalan. Jadi pada saya, ini prinsip ni harus diperkenalkan, untuk harus dikembang biarkan lagi dalam menghadapi isu-isu Islamofobia ni. Orang takut tak Islam sebagainya kerana mereka tak faham tentang Islam sendiri. Ini puncanya. Kali kelemahan juga pada orang Islam kerana kita tidak melaksanakan ta'arufmu itu, tidak melaksanakan usaha berkenal-kenalan dengan mereka. Kalau kita lihat perkataan berkenal-kenalan ini, ta'arufu ni satu pendekatan yang damai. Damai.
Tak ada konsep memaksa, tak ada konsep paksaan di sana. Yang ada adalah dia akan jadi dalam bentuk dialog. Dia tak harafu ni akan bentuk dialog hasil. Akan jadi perbincangan dua hala, akan jadi silah budaya dan sebagainya. So inilah pendekatan saya rasa sangat baik dilaksanakan dalam negara kita sebagai satu usaha untuk antara satu sama lain yang akan lebih mengenali antara satu sama lain. Saya rasa itu saja untuk soalan yang diberikan oleh usaha. Saya juga nak tambah sedikit bermula dengan bagaimana cara untuk menurunkan ataupun mengelakkan kejadian Islamofobia daripada berlaku, terutamanya di kalangan orang bukan Muslim di Malaysia. Saya juga ada rancangan saya sendiri pada masa bulan Ramadan tahun ni, di mana saya telah berpuasa selama 25 hari daripada 30 hari. Pada mula ni, apabila saya bermula berpuasa, ada banyak orang termasuk pengundi saya yang bukan Islam. Mereka tanya saya, kamu ni nak masuk Islam ke? Saya kata tak, bukan. Kerana saya nak mendekati pengundi saya yang beragama Islam pada bulan Ramadan, dan saya juga nak berpuasa bersama dengan mereka, membuka puasa bersama dengan mereka supaya saya boleh memahami apakah pengalaman pada waktu puasa. Jadi itu saya buat dengan betul lah. Saya setiap hari saya bangun lebih kurang 5.30. Isteri saya bangun pukul 5, dia yang menyediakan sarapan pagi. Lepas tu sebelum sahur kita akan makan lah. Dan saya tak minum sampai buka puasa lah. Dan saya buka puasa bukan di hotel-hotel yang mewah, yang besar-besar, kerana saya fikir itu bukan sepatutnya niat untuk Ramadan lah, untuk berpuasa. Dan apa yang saya memang menghargai ialah apabila saya buka puasa di surau dan juga di masjid di kawasan saya. Dan ini memang merupakan satu pengalaman yang begitu baik. Saya juga setiap hari saya tulis dalam Facebook, saya tulis dalam Twitter. Itu juga sebagai satu cara di mana saya boleh memberitahu kawan-kawan saya yang bukan Islam bahawa tak ada masalah untuk puasa sebagai seorang yang bukan Islam. Dan ini adalah satu cara yang baik pada bulan Ramadan untuk mendekatkan lagi hubungan di antara orang yang bukan Islam dengan orang yang beragama Islam. Dan untuk dalam tahun depan saya juga akan cuba, saya tentu akan berpuasa. Saya akan cuba untuk menjemput kawan-kawan saya daripada DAP yang bukan beragama Islam untuk berpuasa bersama dengan saya. Dan insyaAllah saya harap saya boleh berjaya untuk menggalakkan lebih daripada satu orang untuk bersama dengan saya. Saya sebut tadi ini beza antara kita dalam Pakatan Rakyat dan dalam PN. Dalam konsep kita Pakatan Rakyat ni, kita pakai litak arafu tu, kenal-kenalan. Jadi bila kita kenal-kenalan, ada keinginan untuk maknanya berpuasa, ada keinginan untuk bersama dengan orang Islam bila kita dah berkenal-kenalan. Tapi kalau kita tengok dalam BN, antara satu sama lain diwujudkan pertembungan ni. Contohnya pertembungan tentang bangsa. Kalau katakan UMNO menyebabkan bangsa, MCA, MIC, ini akan menyebabkan pertembungan ini. Dan Islam itu tidak diberi faham sebenar, semakin keliru. Sebab itulah lamanya BN duduk bersama dengan MCA, IC. Sampai sekarang MCA tak faham dahulu. Tak faham. MIC tak faham, semua tak faham. Tak faham dia. Tapi kalau dengan DAP yang PKR, walaupun makna kita baru, sikit-sikit mereka faham sebagainya. Ini yang kita mahu. Bila kita buat kaedah berkenal-kenalan ini, ta'arafu ni, ia jauh lebih berkesan pada kaedah BN yang meniupkan perasaan kebencian dan tidak melaksanakan, tidak memberikan penerangan Islam sebenar kepada rakan-rakan. Terima kasih kepada saudara-saudara Jalan Kaya bantu interaktif untuk punya panelis lain. Dan soalan saya yang terakhir untuk orang yang kedua, lepas kita buka untuk
sesi soal jawab. Jadi tuan-tuan boleh bersedia untuk soalan-soalannya. Dan insya-Allah kita akan tamat dalam pukul 10.30 malam insya-Allah. Jadi soalan untuk yang berhormat Om Kiamil. Tadi dalam awal round yang pertama kita banyak menyentuh persoalan Gen Y. Gen Y ini antara perkara yang dia ciri-ciri generasi Y ini ialah dia tidak suka dikongkong, tidak suka terikat. Dan saya boleh tambah juga generasi Y ini dia suka bebas dan tidak suka kepada politik, perlibatan. Bukan sekadar perlibatan itu secara aktif, secara pasif pun. Sebahagian daripada generasi kita tahu, sebahagian daripada generasi muda hari ini tidak minat dengan politik. Jadi dalam keadaan itu diburukkan dengan konflik politik yang berlaku dalam negara ini. Politik kotor, terutama yang dimain oleh Barisan Nasional. Macam mana politik itu cantas-mencantas, politik zero sum. Jadi pembunuhan karier politik dan sebagainya. Jadi itu menyebabkan golongan muda ini rasa mereka melihat politik itu sebagai sesuatu yang kotor, dan tambah pula dalam generasi Y ini dia tidak suka terikat dengan politik. Jadi saya mau respon daripada panel, macam mana kita nak mendekatkan generasi muda ini dengan politik, dan macam mana kita nak bagi kesedaran kepada golongan belia orang muda ini, kesedaran bahawa politik itu adalah sebahagian daripada kehidupan mereka, dan politik itu sangat penting dalam kehidupan mereka, menentukan kehidupan mereka. Saya dimandakan oleh pengerusi diarahkan. Saya lancarkan tabung malam ini untuk program malam ini. Tabung derma sumbangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk sama-sama kita. Ini bukan program untuk makluman, ini bukanlah program pertama kita. Dan insya-Allah kita akan adakan siri-siri berikutnya. Jadi saya lancarkan tabung, berilah sumbangan seikhlas mungkin untuk sama-sama kita memartabatkan pembudayaan ilmu, pendidikan politik di negara ini, insya-Allah. Okay. Saja. Saya silakan. Dan tuan-tuan boleh bersedia dengan soalan-soalan. Lepas ini kita terus pada sesi soalan jawab. Untuk orang muda, saya ada beberapa nasihat dan berdasarkan soalan yang diberi oleh atau moderator. Pertama ialah tidak boleh mengelakkan, sesiapa pun tidak boleh mengelakkan kesan politik. Walaupun generasi Y ini menganggap politik sebagai sesuatu yang kotor, tetapi apa yang dirancangkan, yang diplankan, yang akan diimplementasikan oleh kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri memang akan memberi kesan dari segi pelan pembangunan pendidikan Malaysia ataupun kegiatan-kegiatan belia ataupun macam GST, semua akan mengakibatkan kehidupan semua orang, terutama yang merangkumi orang muda mendapatkan keselesaan ataupun kekawatan. Jadi itu adalah nasihat yang pertama. Politik ini memang tidak boleh dielakkan. Tapi ada juga nasihat yang kedua, iaitu jikalau orang muda ataupun generasi Y itu menganggap politik macam frontline politik sebagai sesuatu yang kotor ataupun tidak, mereka rasa macam tidak begitu selesa lah. Ada juga banyak lagi peluang dalam masa ini untuk melibatkan diri dalam kegiatan socio-economic politik yang bukan frontline politik. Ada banyak NGO sekarang seperti Bersih, seperti Undi Malaysia, seperti Gamis, seperti Pro Mahasiswa, di mana orang muda Gen Y ini boleh melibatkan mereka dengan mungkin lebih steady lah, bukan terus masuk ke dalam politik. Itu boleh menjadikan satu pentas untuk meningkatkan ataupun menambahkan pengalaman mereka dalam segi pengetahuan mereka. Dan nasihat yang ketiga yang saya nak beri kepada generasi muda ialah ini adalah nasihat yang mungkin tidak masuk akal kalau datang dari seorang ahli politik lah, tapi saya memberi nasihat ini juga, iaitu
never trust a politician. Jangan mempercayai secara buta tuli sesiapa pun ahli politik, dan ini termasuk ahli politik daripada Pakatan Rakyat lah. Kenapa saya bercakap seperti itu? Kerana saya rasa bahawa jikalau kita ada satu idealisme, kita mesti menggalakkan orang muda kita, generasi muda kita, supaya untuk memupuk satu fikiran, cara fikiran yang lebih kritikal, yang lebih kritis, di mana jikalau seorang ahli politik bercakap begini, setiap orang muda itu ada kebolehan untuk menilai sama ada pandangan ini ataupun hujah ini ataupun tulisan ini oleh seorang ahli politik itu masuk akal atau tidak. Dan untuk membuat penilaian ini mesti ada ilmu, mesti ada pengetahuan, dan juga mesti ada kebolehan untuk membuat penilaian seperti ini. Dan ini bukan sesuatu yang boleh dipupuk secara jangka masa pendek. Ini mesti perlu masa yang lebih panjang. Mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Tetapi kita mesti menggalakkan nilai seperti ini supaya semua orang muda ada macam satu internal check and balance. Kalau nak cakap sedikit lebih kasar sikit lah, mereka semua ada satu macam bullshit detector lah. Jikalau ada sesiapa ahli politik cakap seperti ini, mereka tahu okey, ini percakapan yang tidak masuk akal. Jadi kalau ini akan juga memberi lebih tekanan kepada ahli politik seperti saya, seperti saudara Suhaizan, supaya untuk bekerja lebih keras lagi, lebih berusaha lagi, supaya apa yang kita cakap adalah sesuatu yang masuk akal, yang berdasarkan fakta, yang jikalau kita ada satu perbahasan, orang muda boleh tanya soalan, kalau jikalau merujuk kepada kajian World Bank ataupun kajian think tank ini ataupun kajian akademik itu, pandangan kamu tidak betul. Jadi saya pun mesti balik rumah menilai sama ada pandangan saya betul atau tidak berdasarkan perbahasan yang saya ada dengan generasi Y. Dan ini akan meningkatkan lagi pengetahuan dan juga standard politik di negara kita, supaya kat Dewan Rakyat kita tak ada YB ahli berhormat, yang ahli parlimen yang cakap kosong saja. Dan itu adalah 3 nasihat yang saya nak beri kepada orang muda. Terima kasih kepada yang berhormat ada Ong Kian Ming. Jadi kita selesai untuk orang kedua dan saya buka terus untuk siapa-siapa nak bagi pandangan ataupun soalan-soalan. Sila. Okey, tak pendapat. Okey, tadi YB Ong Kian Ming cakap never trust a politician kan. Okey, saya baca dari Banti. Okey, tadi YB Ong Kian Ming cakap never trust a politician. So macam benda tu idea yang menarik lah untuk pembangunan politik negara kita. Okey, saya nak minta pendapat daripada pemuda PAS lah. Okey, itu saja. Okey, kumpul soalan. Rashidi. Assalamualaikum. Rashid Abdul Razak. Tanya soalan pada YB Doktor. Kita tengok pada PAS. Pemuda PAS, dia politik Melayu ni, anak muda Melayu ni puas dia nak tunjuk. Nak buat program macam-macam. Kita buat himpunan gitu, buat makan ayam, buat himpunan motor dan berbagai-bagai. Punya payahnya kita nak tarik anak muda Melayu ni menyertai Pakatan Rakyat untuk PKR dan PAS. Tetapi DAP kelihatan sungguh selesa. Ya, seolah-olah dia tahu apa pun anak muda akan datang, undi dia. Jadi kita nak tahu kat DAP punya strategi bagaimana mendekati anak muda Cina, berbangsa Cina supaya kita dapat contohi, kita boleh buat pendekatan kepada anak-anak muda Melayu, khususnya pasal saya bercakap daripada platform PAS lah. Kemudiannya nak tanya kepada dua-dua ahli panel kita mengenai kerja buat kita di Sabah dan Sarawak. Bagaimana pemuda Pakatan Rakyat nak tarik pemuda-pemuda daripada Sabah dan Sarawak? Pasal apa? Pengalaman saya berkempen di Sandakan 10 hari. Walaupun bukan waktu pilihan raya, saya Sandakan 10 hari. Di Sarawak saya kempen 8 hari. Kita gerakkan untuk mencari PAS, ahli-ahli PAS di sana. Sabah, dia punya negeri dia, orang di sana dia agak terbuka. Kalau kita buat program, dia datang. Kita buat khidmat kesihatan, dia datang. Dia tak masalah.
Sarawak dia agak tertutup pasal dia takut dengan Tok Tai tu. Kan? Memang dia sangat takut dan kami pernah dihalau. Masuk di kawasan Dun Tek Mahmud, dihalau keluar daripada kawasan rumah PPR tu. Dihalau keluar. Jadi kebanyakan anak-anak muda di Sabah dan Sarawak ni, kalau mereka pernah berkelas di Semenanjung, insya-Allah mereka mempunyai pandangan yang cukup terbuka mengenai Pakatan Rakyat. Dia dah percaya. Dan ada satu pemuda daripada Sabah tu, dia kata kami perlukan satu pakatan, satu pembangkang yang betul-betul konsisten. Bukan pembangkang yang hari ni dia jadi pembangkang, besok dia lompat keluar. Pasal apa? Di Sabah, di sini tak percaya dah. Asal bukan berlebihan dia tak percaya, susah. Jadi dia satu pembangkang yang betul-betul komitmen untuk memilih nasib Sabah dan Sarawak ni. Jadi tak tahu apa peranan pemuda Pakatan Rakyat untuk kita kukuhkan undi pemuda daripada orang-orang muda di Sabah dan Sarawak. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syafiq Idris daripada Bumi Pantai. Nak bertanya berkenaan dengan tadi soalan Saudara Hafiz Habil kepada ahli panel kita berkenaan dengan bagaimana nak memupuk kesedaran politik di kalangan anak-anak muda. Sebelum saya start bekerja, saya daripada latar belakang perubatan. Saya bekerja sebagai seorang doktor. Sebelum saya bekerja, saya ingatkanlah ketidakpedulian, ignorance ni sebenarnya berleluasa di kalangan orang-orang yang tidak berpelajaran. Maksud bukan tak berpelajaran sangat, yang belum sampai mungkin di tahap yang biasa. Tapi rupa-rupanya apabila saya start bekerja, mula bekerja, di kalangan profesional ini ramai sangat yang sebenarnya dia tahu sikit-sikit tapi dia tak tahu banyak. Dia tahu, lepas tu dia tak peduli. Aku tidak peduli semua. Dia tak apa nak peduli. Dia peduli. Kita bagi tahu dia GST begini. GST tu apa? Geng sokong tinggi ke? Gitu. Jadi dia tak faham. Bagaimana untuk memupuk ataupun nak memupuk kesedaran di kalangan profesional, yang mana orang-orang ini sebenarnya dah ada. Dia dah dapat informasi-informasi begini, cuma dia tutup mata. Dia tak nak peduli sangat. Soalan saya itu, insya-Allah. Soalan terakhir untuk Rahman ini, Saudara Syekh Umar daripada Free Public Forum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Umar bin Ali. Saya cuma ingin melontarkan pandangan dan mungkin beberapa cadangan pada kita punya ahli panel. Yang pertama ialah sebab kita bercakap dalam konteks pada malam ini Pakatan Rakyat lah. Saya berpandangan secara peribadi dari segi anak muda yang berjaya kita rekrut di peringkat ketiga-tiga parti, saya rasa PAS antara yang berjaya merekrut anak-anak muda baik di universiti ataupun di luar. Sebabnya kita punya capaian sehingga ke level di bawah. Kalau di universiti tu, saya pun terlibat di universiti, direkrut oleh PAS juga dan sebagainya. Kita tahu, kita boleh beri angka, satu kolej kita ada 10 orang ahli yang betul-betul dia ini tidak mengikut aliran yang konvensional dibuat oleh UMNO sebagai contoh. Jadi saya rasa begitu juga di luar. Di kalangan ahli ataupun anak muda, saya rasa PAS berjaya sampai ke bawah. Sebab itu dari segi crowd, dari segi jumlah angka bilangan, kita dapat jumlah yang banyak di peringkat PAS. Berbeza dengan, maaf ini saya punya pandangan dari luar, DAP dan juga keadilan, dia tidak sampai ke tahap itu. Cuma mungkin bezanya ialah pada pandangan saya, PAS dia berjaya mencapai angka yang ramai, tetapi untuk memprojeksikan individu yang boleh menjadi opinion leader, pada pandangan saya, ini pandangan pribadi saya, pada saya kurang. Individu, anak-anak muda, tokoh-tokoh yang boleh dilahirkan sehingga menjadi opinion leader. Saya berani kata di sini, barangkali Suhaizan Kayat dia tak popular, tapi kalau saya letak Adam Adli di sebelah dia, saya ingat Adam Adli lebih popular daripada Suhaizan Kayat. Sebagai contoh, bukannya sebab Adam Adli kawan saya, tidak. Suhaizan Kayat pun kawan saya juga. Tapi sebab bendera ni. Tapi okey, pada pandangan saya begitu. Maknanya untuk dari segi kita nak pemuda PAS nak menampilkan opinion leader yang kehadiran beberapa orang ini boleh memberi impact kepada masyarakat, pada saya yang itu masih perlu dipertajam dan diperkemaskan lagi. Berbeza dengan DAP dan keadilan, mereka bukan setakat melahirkan opinion leader di kalangan pemuda di dalam sayap pemuda mereka,
Tetapi naik ke pusat, ke level pusat, mereka sudah menonjolkan tokoh-tokoh anak muda. Jadi itu barangkali beza antara tugas yang dibuat oleh ataupun kerja yang telah dibuat oleh pemuda dan juga DAP dan juga keadilan. Kenapa jadi begitu dalam DAP dan keadilan? Pada pandangan saya sebabnya parti yang saya tak tahu, barangkali DAP mungkin ada sedikit persamaan dengan PAS, tapi macam PKR barangkali sebabnya dia parti yang baru. Memang dia terpaksa naikkan cepat-cepat. Siapa yang boleh ke depan, naik ke depan kan. Siapa yang masuk saja boleh ke depan, dia terus ke depan. Dia tak perlu melalui you umur tak cukup 35 lagi, juga dalam pemuda dulu. Tak ada. Dia siapa yang cepat, kalau tak dia pun tak ada orang. Jadi inilah benda yang kita kena hati. Jadi pandangan saya, untuk pemuda PAS, dia kena segera menampilkan. Saya selalu kadang-kadang bersembang dengan kawan-kawan, saya katakan mungkin pelaburan keadilan pelaburan yang berisiko tinggi tetapi memberi impak yang besar. Rafizi berhenti kerja tetapi kita bagi dia betul-betul sehingga memberi impak. Orang muda lah dalam konteks orang muda. Bukan sebab kita kagum sangat dengan Rafizi pun, tapi memang dia sanggup bergolong gadai. Dia sanggup invest di situ. Berbanding dengan mungkin dalam PAS dan sebagainya, kita mungkin tidak sampai ke level itu. Ini mungkin pandangan saya secara pribadi. Okey, yang kedua ialah pandangan saya ialah saya rasa sebab Ketua Pemuda PAS ada di sini, Dr. Mukhtar Amin, dia tidak mewakili saya pemuda sangat pun sebenarnya. Tapi dia orang muda kan. Rambut pun hitam lagi Rambut tak pernah ada. Tapi dia orang muda lah barangkali pemuda dalam DAP, keadilan dan juga PAS ini, saya rasa perlu duduk sekali. Memang saya pasti akan ada perbincangan bersama, tetapi membincangkan secara bersama betul-betul secara serius training-training yang boleh diberikan kepada anak-anak muda pada level Pakatan Rakyat. Maknanya PAS dia ada sistem rekrutmen sendiri, DAP sendiri dan juga keadilan sendiri. Itu perlu diteruskan untuk memastikan apa yang nak disampaikan intisari daripada setiap parti itu sampai. Tetapi pada level Pakatan Rakyat. Jadi di sinilah kita boleh jayakan apa yang dikatakan sebagai lita'arafu. Kita nak mengenali, nak merge antara satu sama lain dalam pakatan ini, apa nilai sebenarnya yang kita boleh berkongsi bersama dan kita sebarkan kepada anak-anak muda di seluruh negara. Jadi saya rasa itu sekadar pandangan saya lah pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta panelis untuk respon beberapa soalan. Saya jawab dulu sikit kenaan dengan pandangan level trust partition dalam konsep kita. PAS dia blind sikit lah Kita sokong mana pemimpin yang adil, kita sanggah mana pemimpin yang zalim. Maknanya kalau dia pemimpin yang adil, kita tak bersanggah kan. Dah berlaku keadilan kepada kita kan. Jadi kita kena taat apa yang dilaksanakan. Tapi kalau dia zalim, kalau kita tak lawan dia jadi berdosa. Jadi makna yang adil kita akan trust dia, makna yang tak adil kita akan lawan. Dan dari segi Sabah Sarawak ni, kita memang memahami masalah yang ada di Sabah Sarawak ni dan manpower kita juga terhad sana. Itu di peringkat PAS Pusat sendiri telah memberikan tumpuan terhadap Sabah dan Sarawak ni. Ada jawatan khas yang ditubuhkan untuk menjaga masalah-masalah yang berkaitan dengan Sabah dan Sarawak ni. Dan kita telah berada di Sabah Sarawak ni lama pasti. Dan kita bergerak bagi pemudanya, kita banyak bergerak dalam institusi PASTI. PASTI ni pendidikan di peringkat prasekolah. Dan sebenarnya apa juga pahaman politik memang boleh masuk dalam PASTI. Jadi inilah pergerakan lama yang kita masuk dalam masyarakat dan diterima oleh mereka. Dan sekarang ni kita masuk peringkat yang seterusnya bertanding dalam pilihan raya. Dulu kita bertanding satu kursi saja biasanya. Tapi sekarang ni kita dah lebih banyak lagi kursi yang kita tandingi di Sabah Sarawak. Dan pada saya barangkali kalau kita mahu memberi fokus di Sabah Sarawak ni, mereka menuntut hak mereka. Kerana mereka seolah-olah walaupun Sabah Sarawak, Sabah bagi contoh, mereka mempunyai hasil mahsul yang banyak. Diberikan oleh persekutuan. Dan ada beberapa hak-hak
sepatutnya mereka dapat, mereka tak dapat. Dan sebahagian dari mereka menganggap kita yang datang dari Semenanjung ni macam penjajah kepada mereka. Mereka mahu hak yang lebih kepada Bumi Putera Sabah dan Sarawak ni untuk memegang jawatan di peringkat negeri mereka. So kita tepikan. Jadi pada saya, dalam kita untuk memperjuangkan, dalam kita mendekati Sabah dan Sarawak ni, isu-isu yang berkaitan yang dekat dengan rakyat Sabah ni ada diperjuangkan. Cara-cara yang kali yang boleh dipergunakan. Dan dari segi pendekatan kelompok ni, profesional dengan non-profesional, saya kira yang non-profesional, yang profesional ni, kita kena santuni mereka untuk mereka share dengan kita dari segi politik kita. Share contohnya, kalau profesional mereka ada berbagai-bagai bidang. So dalam kita membuat polisi-polisi tertentu di dalam negara ini, kita harus mendapat feedback dari mereka, mendapat pandangan dari mereka, dan mereka sebenarnya boleh beri input pada kita sebenarnya. Ini kelompok profesional boleh main peranan di sini. Jadi maknanya kita sudah berada di grassroots profesional ini untuk mendapat maklumat. Dan kalau kita berupaya bersama dengan mereka, saya kira polisi yang kita dapat lahirkan nanti satu polisi yang betul dekat kepada kelompok mereka. Jadi maknanya mereka ni, kita tak boleh doktrin mereka. Kita tak boleh paksa mereka ni untuk beri pandangan kita, sebab mereka terpelajar laga. Jadi di sini saya kira sharing ini yang paling penting. Sharing dengan mereka supaya mereka boleh contribute dengan kita. Tapi yang kelompok non-profesional ni, ini kelompok yang ramai dalam negara kita. Anak-anak muda ini ramai. Mereka tak suka politik. Mereka tak suka kaedah doktrinisasi ni. Mereka tak mahu terikat dengan parti politik. So macam mana? Itu saya biasa sebut pendekatan Azhar Idrus ni sangat baik untuk yang Melayu lah. Cina saya tak mahu tahu. Azhar Idrus ni Dia tengok Azhar Idrus simple saja, tapi yang hadir ribu datang. Apa sebenarnya pendekatan dia buat? Saya perhati pendekatan dia adalah santai bermesej. Saya simpulkan. Dia santai saja, tapi bermesej. Contoh dia, saya banyak kali ini contoh dia. Dia orang tanya dia, pakai tudung ni wajib tak wajib? Mungkin Islam Dia kata pakai tudung tak wajib. Yang wajib yang wajib menutup aurat. Pakai bandi pun tak wajib. Jadi maknanya dia mesej dia tu dia disampaikan dalam bentuk yang santai. Saya kata pendekatan anak muda sekarang ni kebanyakan menggunakan kaedah ini yang sesuai. Maka kita kena ciplak lebih ramai lagi Azhar Idrus dalam negara kita. Kita copy paste banyak Azhar Idrus dalam negara kita, dalam pendekatan dalam masyarakat Melayu lah. Okey, dalam kaitan dengan kepimpinan tadi kenapa dalam PAS ini kali kurang tampil sebagainya. Dia memang ada kaitan dengan perbezaan tiga parti ini dalam DAP mereka ni, dalam PKR mereka parti baru. Parti baru yang naik ni adalah yang muda-muda. Yang lama-lama telah tertapis sendiri. Dia terlalu lama sangat tidak menang. Jadi generasi yang awal yang bersama Anwar Ibrahim dahulu sudah tertapis, sudah terkeluar daripada barisan kepimpinan itu. Yang berbaki tinggal ni inilah Nurul Izzah, Rafizi dan rakan-rakan yang lain. Ini yang ada. Dan mereka ni berada the right time. The right time bermaksud bahawa dia berada dalam PKR dalam keadaan pakatan rakyat kuat, diterima oleh rakyat. Langsung mereka jadi pemimpin. Dan dapatlah mereka berada di Persada bersama orang muda. Mereka bersama duduk di parlimen dan sebagainya. So menjadi ikon kepada anak muda. Di AP pula saya lihat mereka ni ada generasi lama ni, tapi saya lihat dia beri generasi lama tu tak terlibat. Jadi baru-baru dan saya kira pada masa penampilan awal itu ramai yang anak muda dan mereka rasa bahawa itu lebih meyakinkan. Dan di sana ada saya ingat ada satu ketegasan saya tengok sini di Johor ada yang dianggap oleh DAP adun dia tak perform.
pada kita perform lah. Pada DAP tak perform. DAP dengan tegas ambil tindakan, keluar kan, ambil orang muda. Ini bukan mudah dalam politik sebenarnya. Tapi DAP berani berdepan, ambil risiko untuk berdepan dengan pihak raya. Waktu itu nak pihak raya, tapi dia berani. Dalam PAS ni, kita parti lama. Jadi maknanya kita memang struktur kita dah ada lah. Ada pemuda, ada muslimat, ada orang-orang lama sebagainya. So maknanya kita mengikut step by step lah. Kalau masih lagi ada abang-abang kita, jadi kita ni ikut turn lah. Kita dalam lagi lagi konten orang Melayu pun ada konsep begitulah. Jadi kita ikut turn by turn. Kalau dalam konteks perkahwinan jangan mundur ya. Tapi saya nampak dia punya obstacle ni. Jadi sebab itu saya bagi beberapa kali penegasan bahawa kita harus memposisikan anak muda dalam PAS ini, memposisikan mereka yang berbakat di dalam pemuda PAS ini untuk berada di tempat yang sesuai. Walaupun maknanya ada turn by turn ini, tapi kita boleh juga memposisikan mereka supaya mereka dapat berperanan seperti rakan-rakan mereka yang lain. Saya rasa itu sajalah sedikit. Saya nak menjawab 3 soalan. Soalan yang pertama ialah berkenaan dengan pemuda DAP ataupun strategi yang digunakan oleh DAP untuk menarik perhatian dan juga undi orang muda. Saya rasa bahawa kita tidak ada satu strategi yang spesifik untuk orang muda, tetapi apa yang membolehkan kita mendekati orang muda ialah kerana kita ada banyak pemimpin muda di mana berbanding dengan misalnya parti lawan kita, MC ataupun gerakan. Boleh tengok ada banyak calon dan juga sekarang ni telah menjadi ahli parlimen ataupun ahli DUN yang usia dia kurang daripada 45 ataupun 40 tahun. Di kalangan pemimpin DAP, kita ada lebih kurang 40 adun dan parlimen yang kurang daripada usia 40 tahun. Dan oleh kerana itu, apabila orang muda tu tengok, oh ini adalah parti orang muda, mereka lebih suka untuk menyertai kegiatan dan juga untuk menyokong parti seperti DAP. Jikalau dibanding dengan MC ataupun gerakan, mereka tengok oh semua ni lebih tua, tidak mewakili pandangan saya dan tidak boleh mendekati saya. Dan saya rasa bahawa ini juga adalah satu kebolehan satu advantage yang besar oleh Pakatan Rakyat. Kerana jikalau kita tengok di kalangan Barisan Nasional, ada sesiapa yang boleh dikatakan adalah pemimpin muda yang lebih terkenal ataupun berwibawa? Ada satu saja, Kadi Jamaluddin. Betul tak? Kalau kita tengok Pakatan Rakyat, kita ada banyak. Dan ini adalah satu tadi ada seorang yang Nikan yang bertanya kepada YB Nurul Izzah, apakah strategi Pakatan Rakyat? Saya rasa ini memang satu strategi. Adakan forum seperti ini di mana kita bertiga boleh bersama berganding bahu untuk bercakap tentang perkara tentang generasi Y. Apabila kita tengok BN, ada tak? Tak ada. Hanya satu orang kadi saja. Lepas tu daripada MIC, MC, gerakan tu semua orang tak kenal punya. Itu memang satu perkara yang kita mesti berusaha lagi. Kerana bukan saja kita mesti ada macam 1-2 orang muda, pemimpin muda untuk menarik undi ataupun perhatian orang muda. Apa yang lebih penting kepada orang muda ialah mereka tengok bahawa orang muda misalnya di DAP, orang muda di DAP boleh bekerja sama dengan bekerja sama lain. Tidak ada macam faction seperti di UMNO Youth. Oh, ni anti Khairi, ni pro Khairi, tidak ada. Semua orang muda, kalau seorang ni panggil saya pergi ke Perak untuk buat satu forum, saya akan pergi. Kalau kita nak membuat kegiatan bersama macam Zairil di Penang ataupun Cintong di Johor, saya akan pergi. Tidak kira faction, kerana kita tak ada faction di kalangan orang muda. Apabila pengundi tengok bahawa okey,
Ini benar-benar orang muda yang bekerja kuat untuk kebaikan parti dan juga kebaikan masyarakat dan negara, mereka juga sokong. Dan saya rasa apabila kita berganding bahu sebagai Pakatan Rakyat, sebagai pemimpin Pakatan Rakyat yang muda, kita boleh berbuat demikian di semua kalangan masyarakat, bukan saja di kalangan pengundi Cina. Soalan yang kedua yang saya nak respon ialah kerja di Sabah dan Sarawak. Dan saya nak memberitahu tuan-tuan dan puan-puan bahawa DAP telah menubuhkan ataupun memulakan satu rancangan yang dipanggil Impian Sarawak dan Impian Sabah. Saya rasa mungkin bukan semua orang yang di sini pernah dengar tentang rancangan ini. Apakah yang istimewa tentang Impian Sabah dan Impian Sarawak? Rancangan ini adalah sedikit berbeza dengan apa yang DAP berbuat sebelum ni di Sabah dan Sarawak, di mana kita ada banyak forum dan ada banyak ceramah di kawasan bandar-bandar. Tetapi kita tak boleh menembusi tempat di mana BN kuat, iaitu tempat luar bandar. Dan Impian Sarawak dan Sabah adalah untuk menembusi kubu kuat Barisan Nasional. Apa yang kita buat? Kita mendapatkan sukarelawan ataupun volunteer daripada Peninsula Malaysia, dan kita mengenal pastikan projek-projek development, pembangunan yang skala kecil lah, yang kita boleh buat di setengah-setengah kawasan luar bandar. Dan kita hantar orang muda ni daripada Peninsula, orang sukarelawan ni daripada Semenanjung Malaysia ke tempat-tempat ni untuk melaksanakan projek-projek yang skala kecil ni. Dan ini orang sukarelawan ni bukan semestinya ahli DAP. Sesiapa juga boleh sign up. Dan kita kat Semenanjung, kita kumpul duit untuk melaksanakan projek-projek seperti ini. Kita dah buat lebih kurang 3 projek. Satu projek ialah satu water gravity feed system, di mana ada satu kampung yang dipaksa untuk memindah ke kawasan yang lain di mana tak ada air. Jadi kita pun melaksanakan satu projek untuk menyalurkan air daripada tempat yang atas. Ada satu macam empangan yang kecil dan menyalurkan air. Dan lepas tu kita gunakan ni sebagai satu promosi material untuk mendapatkan lebih dana dan juga untuk mendapatkan lebih volunteer. Dan sekarang kita telah buat dua lagi projek di Sarawak, akan memulakan satu lagi projek di Sabah. Dan apabila projek-projek ni dah bermula, saya juga mendapat berita bahawa rakan-rakan PAS di Labuan juga mahu bekerjasama untuk buat projek-projek seperti ini. Jadi walaupun ini adalah skala kecil, tetapi ini menunjukkan kepada orang luar bandar bahawa parti DAP juga boleh membawa pembangunan kepada tempat-tempat ini. Ada juga tempat-tempat di mana Barisan Nasional dengar, okey, DAP nak masuk ke kampung ni untuk membuat projek-projek yang tertentu. Lepas tu dia kata, okey, kerana DAP nak masuk buat projek ni, kita akan buat dulu. Tak apa, biarkan mereka buat. Apa yang lebih penting ialah supaya rakyat boleh mendapatkan manfaat daripada projek-projek seperti ini. Jadi kita juga tidak macam putus asa kerana BN masuk ke tempat tu. Tak apa, biar mereka jalan. Apa yang kita nak buat ialah untuk membawa pembangunan secara skala kecil. Soalan yang ketiga ialah tentang aku tak pedulism lah di kalangan orang profesional. Saya juga setuju dengan saudara Suhaizan, di mana sepatutnya untuk menjadikan politik yang lebih relevan, kita mesti membuat satu penjelasan yang lebih simple, mudah untuk difahami, seperti apa yang dibuat oleh Ustaz Azaidrus. Apa yang kita mesti buat ialah untuk membuat penjelasan kepada orang profesional dan juga orang-orang lain bahawa polisi-polisi yang akan diamalkan oleh Barisan Nasional akan hit them in the pocket. Apabila ini mengakibatkan mereka rasa bahawa okey, poket ataupun dompet dah kurang duit akibat daripada polisi kerajaan Barisan Nasional, mereka akan sedar bahawa ini adalah politik, ini adalah relevance politik. Apa yang saya suka buat ialah tapi hari ini saya tak bawalah, untuk membawa bil elektrik. Mana-mana pun saya bawa bil elektrik dan saya tunjuk kepada orang semua. Ada satu line di sana di mana ada 1% yang dikenakan extra surcharge. Untuk apa? Untuk Sustainable Energy Development Fund. Semua orang akan kena kalau you
gunakan lebih daripada RM50 setiap bulan. Dan ini adalah charge yang diberikan kepada satu pertubuhan kerajaan ataupun badan berkanun kerajaan. Dan mereka gunakan duit ini untuk memperkembangkan renewable energy RE. Tetapi ada apa kebaikan yang keluar daripada polisi ini? Tidak ada. Kerana kita tengok ada di kawasan-kawasan tuan-tuan dan puan-puan ada banyak solar energy cell di Bumbung tak ada langsung. Kerana ini adalah satu failure, kegagalan dari segi pelaksanaan polisi Barisan Nasional. Siapa yang perlu bayar? Tuan-tuan dan puan-puan, termasuk orang profesional. Sekarang electricity charge akan dinaikkan. Orang akan feel pinch in the pocket. Lepas GST ni dilaksanakan, memang akan orang akan terasa dalam poket. Terutama sekali orang Melayu di kawasan luar bandar. Dan saya rasa bahawa ini adalah satu peluang yang baik yang Pakatan Rakyat mesti mengambil kesempatan untuk memberitahu, untuk menunjukkan selepas pelaksanaan GST pada 1 hari bulan April 2015, ini adalah April Fool's joke yang dimainkan oleh Najib. Semua orang akan terkena. Dan apabila orang Melayu di kawasan luar pantai itu kena, mereka akan tahu bahawa ini adalah hadiah yang diberikan oleh Barisan Nasional selepas PRU ke-13. Dan untuk mengelakkan hadiah yang sama diberikan selepas PRU ke-14, kita mesti sokong Pakatan Rakyat dan untuk menawan Putrajaya. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Ong Kian Ming. Jadi kita ada tinggal kurang lebih 15 minit. Saya bagi hanya kalau ada 2 soalan lagi. Jadi yang terakhir 2 soalan, panel jawab terus gulung 3 minit. Saudara Wan Syafarin. Satu adalah tak ada. Okey. Untuk rakaman. Cuma saya nak tanya, pengalaman saya mengenali PAS, alhamdulillah saya dapati bahawa PAS mengambil berat soal, walaupun kadang-kadang mengambil berat soal menang dalam pilihan raya, memenangi hati pengundi, tetapi saya dapati PAS juga mengalami bertanggungjawab untuk membawa pendidikan kepada masyarakat dari segi moral dan akhlak. Cuma saya nak tengok apa pun saya tanya dengan terasa. Saya tanya ni atas dasar kurios apa DAP ada peranan tak untuk pendidikan anak muda? Sebab anak muda kadang-kadang kita nak melayan mereka satu perkara. Mungkin pandangan saya ada agak ortodoks. Tapi macam pendekatan Tuan Nurul Ni Aziz, dahulu kita pernah sanjung dia, tapi sekarang ni agak sedih lah saya tengok Tuan Nurul Ni Aziz pun macam dah bersara, jadi kita pun macam kurang memanfaatkan kebaikan yang beliau pernah sampaikan dalam Pakatan Rakyat. Jadi antara yang beliau sentiasa bawa ke mana-mana bukan isu pendekatan politik sangat, pendekatan moral, akhlak, pendekatan rohaniah. So saya nak tanya juga adakah DAP juga memandang berat peranan seperti itu? Sebab saya minta maaf saya bawa pemindahan sedikit dalam dewan ini, mungkin ada sedikit kontroversi. Dan kita juga terdapat pendedahan dalam Facebook tentang akhlak ini bukan masalah akhlak di kalangan golongan Melayu saja. Akhlak di kalangan golongan orang-orang Cina, orang-orang India, dan juga ada juga masalah berat dari segi akhlak itu. So macam mana pendekatan? Sebab saya berpendapat dalam soal terjun ke dalam bidang politik ni, sebab itulah mungkin keluar kenyataan don't trust politician. Sebab you macam mana you tanggungjawab you terhadap dari segi pendidikan. You dalam maybe you nak menang, tapi you melihat tanggungjawab lebih besar dari segi mendidik, menenteramkan keadaan untuk mendidik masyarakat agar lebih bermoral dan berakhlak. Pandangan macam
macam saya ni mungkin macam sedikit against pada Pakatan Rakyat lah, tapi saya melihat dari segi sudut pandangan yang berlainan. Ringkaskan. Soalan kedua terakhir. Ataupun ada yang ujung sana dia. Abang dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya nak jadi saksi. Kami memang puasa 25 hari. Saya tengok dia buka puasa hari. Okey, soalan saya mudah sebab kita bicara tentang anak muda dan masa depan politik negara. Tapi semua orang hari ini tentang masih lagi bersembang tentang orang yang ada ni lah. Padahal kita sepatutnya bersembang tentang anak muda yang akan jadi pengundi 5 tahun lagi, dan isu-isu yang dia orang akan hadapi pada masa itu. Dan bagi saya, kegagalan kita menangani isu anak muda ini, minta maaf siap-siap, adalah kegagalan jemaah kampus. Sebab kalau macam Syekh Umar tadi kata, PAS memang banyak rekrut anak muda di kampus, tetapi hasilnya contoh macam saya sendiri, saya dari Tanzim UIA, Tanzim saya ada 44 orang, dan daripada 44 orang tu saya rasa yang tinggal sekarang bergerak dalam jemaah cuma dalam 5-6. Jadi selalunya umat ini, anda semua akan hilang daripada jalan ni, akan memutuskan diri daripada masyarakat perjuangan ni sebab kerja, keluarga, kanak-kanak dan sebagainya lah. Jadi bagi saya, pemuda PAS memerlukan satu approach baru untuk betul-betul menggunakan Tanzim Jemaah Kampus untuk jadi pekerja di kampus. Jangan memaksa pilihan raya budak-budak di kampus ni semua lagi balik ke Kelantan buat kerja di kawasan. Kerja kau di kampus lah, kau kempen lah di kampus. Jadi itu cadangan saya. Ada respon daripada Suhaizan. Terima kasih. Okay, terima kasih agak internal dari program demokratik. Silakan Las. Assalamualaikum. Saya Zuhair bin Kelam. Soalan saya kepada saudara Suhaizan. Sekarang ni kita tengok isu yang main sekarang ni, maybe di kalangan muda, isu Syiah dengan liberal. Sebagai ketua muda, apa saudara Suhaizan punya tindakan, action untuk mitigate benda ni? Dan juga macam mana pada pandangan saya lah, DAP dengan keadilan, dia orang maju dalam usaha untuk kebajikan rakyat. Dia punya apa, idea-idea dia. Tapi sekarang ni saya nampak PAS dia kurang dalam tu. Maybe sebab saya rasa lah PAS dia banyak stuck dalam isu-isu macam Syiah, liberal. Maybe kita memang kita apa, orang kata isu akidah tu penting, tapi disebabkan isu ni kita macam behind sikit dalam isu kebajikan. Itu je. Okay, saya minta panelists untuk jawab dan duduk hati ke mana Okey, mengenai pendidikan kepada orang muda, saya rasa bahawa DAP juga ada memainkan peranan parti untuk mendidik orang muda, tapi bukan dari segi moral atau akhlak, tetapi dari segi kepentingan demokrasi. Saya rasa ini memang adalah satu perkara yang begitu penting kepada DAP, dan kami menjalankan kegiatan sekolah demokrasi ataupun sekdan mungkin 12 satu kali. Purata lebih kurang 2 bulan satu kali kita akan mengumpulkan pemuda-pemuda terutamanya daripada kalangan orang Melayu untuk satu kursus 3 hari kan, untuk memberi pandangan dan untuk memberi peluang mereka untuk bertanya soalan tentang kepentingan dan ciri-ciri demokrasi yang berlainan. Dan pada pandangan saya memang ada banyak masalah moral
yang berlaku di masyarakat, termasuk di kawasan saya di Serdang. Tetapi pada pandangan saya bukan peranan DAP untuk memberi pengajaran moral, kerana mungkin di dalam parti juga ada pandangan yang berbeza mengenai perbuatan-perbuatan yang tertentu. Seperti macam saya tidak begitu suka untuk minum arak. Itu memang sesuatu yang saya tak suka lah. Kerana saya tak suka tu bau tu lah. Tetapi ada juga pemimpin ahli DAP yang suka minum. Jadi kita tak boleh dari segi itu membuat satu pengajaran. Apa yang lebih penting bagi saya lah untuk bekerjasama dengan NGO di kawasan-kawasan saya, untuk menangani masalah gejala sosial. Saya rasa ini adalah peranan saya sebagai seorang wakil parlimen. Dan untuk soalan yang kedua, iaitu kampus. Saya rasa ini bukan saja cabaran untuk PAS, tetapi cabaran untuk DAP juga. Kerana saya rasa bahawa di kalangan orang muda, utamanya orang bukan Islam, memang DAP tidak ada banyak usaha yang boleh dikatakan berhasil untuk menarik lebih pelajar-pelajar di universiti untuk masuk kepada parti dan juga join kegiatan kita lah. Dan ini adalah satu cabaran. Sebagai satu rumusan, pada pandangan saya, ini memang sesuatu yang susah untuk Pakatan Rakyat untuk menangani. Tetapi ini adalah satu cabaran yang besar. Cabaran ini adalah untuk memenangi lebih daripada 50% daripada pengundi generasi Y pada waktu PRU ke-14. Jikalau kita tak boleh mencapai sasaran ini, memang hasrat untuk menawar Putrajaya tidak boleh dicapai. Dan ini adalah satu cabaran yang bukan saja yang tidak boleh dicapai berdasarkan usaha satu parti saja, tetapi semua parti di Pakatan Rakyat mesti bekerjasama di pentas yang khusus dan juga yang umum untuk mencari idea-idea yang baru untuk menarik undi dan juga untuk melibatkan lebih banyak generasi Y untuk menyertai kegiatan parti Pakatan Rakyat. Dan saya rasa dengan pemimpin baru seperti Saudara Suhaizan, saya lebih yakinlah bahawa kita boleh mencapai sasaran ini pada PRU ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir sekali, dua soalan tadi dengan saya kira itu soalan dalaman. Bagaimana aktif di kampus tapi di luar tak ada. Saya rasa ada beberapa faktor lah. Jadi faktor di dalam kampus dan juga faktor apabila nak menerima di luar tidak deliver dengan baik. Jadi mana di situ ada leakage. Tadi dua saya kata. Pertama, di dalam tu ada kali kedaimikan pendidikan ataupun dalam apa disebut tabiah. Kedaimikan tu kali perlu diperlihat, perlu disemak semua. Kemudian yang kedua di luar tu, bila mereka dah keluar, di sana ada ruang-ruang bagaimana mereka di luar tu menerima tu sikit ada kelemahan. Itu perlu dibaiki lah. Dan yang keduanya dari segi Syiah dan liberal ni, segi Syiah ni bersetempat dan sebutlah. Isu Syiah ni sebenarnya permainan politik antarabangsa. Ini Presiden sebutlah. Dia bukan saja sebenarnya lokal ni, tapi itu permainan politik antarabangsa. Terutamanya ketembungan di Syria yang disebut oleh Tuan Presiden sebagai peperangan proksi, yang mana pihak-pihak tertentu mahu menzahirkan peperangan itu adalah pertembungan antara Sunni dan Syiah. Jadi maknanya mungkin sebahagian daripada itu berada dalam negara kita kerana mereka terpengaruh dengan permainan politik antarabangsa ini. Dari segi liberal ni, ini satu saya kira satu
permainan untuk memecahkan PAS itu sendiri. Tapi saya konsisten, saya sebut bahawa kita mahu budaya ini ataupun label-label ini dimainkan oleh pihak tertentu ni, dan kita harus konsisten supaya ia ditolak. Label-label ini yang barangkali dimainkan ia harus ditolak kerana ia boleh menyebabkan perpecahan dalam parti itu sendiri. Dan saya kira yang terakhir ni saya sebut itu satu kajian yang dibuat oleh The Asia Foundation. Dia ada buat satu kajian sejak daripada tahun 2007 sehingga sekarang. Kadar kesedaran anak muda tentang pentadbiran, tentang politik ni semakin meningkat. Walaupun kita ada generasi Y dan sebagainya, tetapi kadar kesedaran itu semakin meningkat. Jadi ini baik sebenarnya. Cumanya kesedaran dia tu harus diurus oleh kita. Tidak macam yang saya sebut tadi, bila tidak diurus, dia backfire balik kepada Pakatan Rakyat. Ini mesti ada kecerdikan dari segi Pakatan Rakyat itu menguruskan perkara ini. Sebab dari segi market sudah ready. Kita tu yang perlu ready. Saya kata saja, Wallahualam. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua ahli panel. Saya minta tuan-tuan dan perempuan bagi tepukan gemuruh pada dua-dua panel kita. Berikan kepada kita di hujung forum. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini, dan saya serahkan lebih kepada pengurusi. Terima kasih. Sebelum kita berakhir, sebagai sedikit penghargaan kepada panel kita. Pada moderator tak ada sebab dia tuan rumah